Sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap teguhlah kita berada di jalan menuntut ilmu, sebab selama mana kita berada di jalan ini, insya-Allah kita di dalam dakapan Allah, ya Nur, ya Hadi, ya Haq. Allah yang memberi cahaya hidayah kebenaran. Dan mudah-mudahan asbab kita datang ke majlis ilmu ini, Allah lalu mengampunkan kita melalui doa para malaikat yang ada bersama kita. Berdasarkan hadis Nabi yang sahih, selama mana hamba Allah berada di majlis ilmu di rumah Allah, malaikat mendoakan 3 perkara. Allahumma ufillahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berkatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan juga terimalah taubatnya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah para jemaah yang saya hormati sekalian, kita merujuk kepada tajuk yang diberi tugas oleh saya pada malam ini, iaitu bab keluarga bahagia dunia akhirat. Betul atau tidak tajuk tu? Atas sana tu ada muka saya, patutlah duk tengok ke atas tu. Okey, besar muka ke atas tu ya. Jadi tengok yang depan ni macam kecil, tengok ke atas. Tu saya pelik aja kenapa duk tengok-tengok. Ingat tengok jam. Kan setengah orang tu kalau dah resah gelisah, dia tengok, mula tengok muka ustazah, lepas tu tengok muka jam, lepas tu tengok muka pintu mana nak keluar. Jadi insya-Allah saya diberi tugas ni sehingga pukul 9 sahaja. Jadi tak lama pun, lebih kurang 1 jam sahaja. Insya-Allah pukul 9 berhenti. Sekarang pukul 8 kan, lebih kurang. Dan waktu Isya kita akan berhenti untuk beri laluan azan. Subhanallah. Jadi untuk tajuk kita pada malam ini, saya nak bawa akronim keluarga tu sendiri. Jadi orang perempuan kan suka nulis. Dia tengok dah tak sabar nak nulis itu. Ini buku nota yang keberapa tak tahu ni. Dan tak tahu letak mana lepas ni buku ni. Sebelum tu nak tanyalah dulu kan, apa khabar semua? Baik, subhanallah. Bahagia ke tidak? Masya Allah, orang Perak bahagia, Koma pun bahagia, awak pun bahagia. Pandai sikitlah cakap Perak. Sebab tadi pergi makan kat kedai makan, tanya dulu, Koma tu apa? Rupanya Koma tu kamu, lepas tu awak tu saya. Jadi bertukar macam tu ya. Jadi kira jadilah juga tu ya. Apa-apalah kan. Subhanallah. Semua orang Perak, subhanallah, orang Ipoh, Perak, alhamdulillah bertemu kita pada malam ini. Jadi saya nak mudahkan ceramah pada malam ini, akronim daripada perkataan keluarga. Jadi K yang pertama iaitu ketua. Siapa ketua keluarga ni? Dah sebersalah pula kan? Siapa ketua keluarga tuan-tuan? Suami macam takut je nak ngaku ketua tu kan? Ke ada persetujuan suami isteri buat penyerahan, awaklah jadi ketua, saya nak jadi pembantu pula. Sampai kiamat, jawatan ketua keluarga tak akan bertukar. Walaupun power macam mana pun seorang wanita tu diberi kelebihan dari sudut ilmu ke, dari sudut gaji ke, dari sudut kedudukan ke, tiba-tiba isteri ni keturunan daripada keturunan berpangkat tinggi ke, apabila kita bernikah, kedudukan kita para wanita sekalian, ketaatan, memuliakan, nombor 1 adalah suami. Dia adalah ketua. Mungkin Allah akan uji melalui kita memandang rendah terhadap suami. Ini ujian yang berat terhadap wanita. Apabila ada kekurangan suami, lalu dia memandang rendah dengan kekurangan tersebut. Subhanallah. Tetapi sekiranya seorang wanita itu faham tentang asas ini, walau bagaimanapun keadaan suaminya, bila tanya pendapat, asyik pendapat tu di luar kotak je. Kalau tanya, bang, kita nak makan kat mana? Ikutlah makan kat mana pun, dia tak reti nak jawab. Bang, nak melauk masak apa? Terpulanglah mana yang elok bagi awak, elok bagi saya. Bang, kita nak pergi berjalan mana? Tak kisah mana-mana pun. Memang tak ada jawapan. Dia akan balik semula kepada perempuan. Lepas tu kadang-kadang kita kata, bang, kali ni saya ikut je, awak nak makan kat mana terserah. Betul ke terserah orang perempuan?
Tiba suami berhenti masa tu juga. Makan sini je lah. Bang, nampak macam suram je kedai ni. Orang perempuan pilih kedai makan dengan emosi. Dia bayang kerusi kedai makan tu, dia bayang lampu kedai makan tu. Padahal orang lelaki katakan nak makan, mana-mana pun boleh makan. Dia sampai dia order tu je, simple saja. Sebab itu bukan mudah orang perempuan nak kata ya pada suami. Ya, okey, sini okey. Bang, baju mana satu? Padahal dia dah ada pilihan dia, suami pun pilih yang ni. Bang, biar betul yang ni bang. Apa salahnya sekali-sekala beri hak? Okey bang, kalau ini pada pandangan awak saya beli. Bang, beg mana satu bang? Ni pun takut juga tanya ni. Sebab biasa dia tak tengok betul-betul pun, dia main cakap je. Tapi sekali-sekala ibu-ibu, para wanita sekalian, kita terima pendapat seorang suami, walaupun kita lepas tu kurang berkenan, tetapi insya-Allah di situlah adanya pahala. Sebab apa? Kita meraihkan pendapat suami kita. Masya-Allah. Baiklah, yang pertama bila kita sebut pasal ketua, wahai para lelaki sekalian, walaupun pandang orang perempuan ni, ingatlah satu firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Yang bermaksud, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahan bakarnya adalah daripada batu dan juga manusia. Api neraka Allah ini menjadi marak, menjadi berterusan panasnya, menjadi berterusan bau hanyirnya api neraka Allah adalah kerana bangkai-bangkai manusia yang dibakar, hanyalah kerana batu dan manusia. Akhirnya api neraka Allah ini menjulang naik. Na'udzubillahi min zalik. Maka di antara tugas paling utama bagi seorang lelaki yang bernama suami ataupun ayah, misi utama lelaki adalah menyelamatkan ahli keluarganya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh tak contohnya malam ni lah, dah dengar ceramah ni kan, cuba contoh orang lelaki, suami yang sebelah sini tanya, awak tanya isteri lah, saya nak tanya awak ni, agak-agak kalau saya meninggal lah besok hari, agak-agak saya ni boleh masuk syurga tak? Cuba, berani tak tanya soalan tu? Isteri pun jawab, nampak macam berat je bang. Kenapa awak cakap macam tu? Awak tak pernah negur saya pakai apa pun. Awak kata saya dah pandai fikir sendiri, pandai-pandailah sendiri. Saya perhatikan awak tak pernah tegur anak perempuan kita pakai macam tu, pakai seluar ketat. Awak tak pernah negur, awak ngeleng-ngeleng je. Saya tengok awak pula semayang subuh 7.30. Contohlah kan. Kalau berani isteri pula jawab. Isteri pula tanya, bang, kalau saya macam mana? Agak-agak kalau meninggal ada tak ciri-ciri rupa nak jadi ahli syurga? Suami pun jawab, 2 kali 5 je kita ni. Macam lebih kurang sama je. Soalan ini para sahabat dia bincang, dia bercakap. Maksudnya bercakap tentang mati, bercakap tentang syurga dan neraka. Cubalah kita muhasabah. Kita tanya, bang, agak-agak kalau saya meninggal lah, nampak saya ni macam mana ya? Husnul khatimah ke tidak ya bang? Awak ni saya tengok hidup pun tak tenang, macam mana nak mati dengan tenang? Kok suami jawab macam tu. Sebab siapa yang nak melihat, ini kata-kata Imam Al-Ghazali, siapa yang nak lihat keadaan mati dia, tenang atau tidak, selamat atau tidak, tengok keadaan hidup dia. Kalau hidup dalam keadaan tidak tenang, resah gelisah, mulut tak habis-habis merungut, bimbang, kita dalam keadaan mati, dalam keadaan merungut, resah gelisah, tak tenang, takut nak tinggalkan dunia. Sebab itu dikatakan manusia ini sebenarnya tak akan mati sampai bila-bila. Tapi istilah mati tu ada. Kita adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk hidup selama-lamanya. Yang berlaku pada diri kita adalah cuma berubah alam sahaja, daripada alam roh. Dan dikatakan sebelum roh kita ditiup dalam rahim ibu kita, 40 tahun sebelum tu dah ada di alam yang lain. Kemudian bila masuk dalam perut ibu kita, kita ditiupkan dalam roh, dalam rahim ibu kita. Kemudian kita lahir ke alam dunia. Kemudian kematian itu hanyalah pintu untuk kita berpindah ke alam barzah.
Masuk ke alam barzah, kita tunggu alam padang mahsyar, alam kiamat. Kemudian akhirnya mudah-mudahan kita berakhir di pintu dan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.